forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon atau teguran Datuk Kamal Amir terhadap pemuda UMNO yang kurang membela Presiden dan kurang mengeluarkan suara atas isu yang berlaku sekarang. Ketua Muda UMNO sekarang ialah Dr. Akmal Saleh. Okey, mari kita dengar teguran daripada Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Bertanya pada Pergerakan Pemuda UMNO. Dan semalam adalah merupakan hari ulang tahun Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan nampaknya tak ada pun sambutan yang apakah mereka terkedu dengan keputusan pilihan raya di 6 buah negeri. Nampak gayanya sekarang ni jadi kita merasakan aura perjuangan pemuda ni saya. Nampak gayanya saya rasa agak sedikit bukan layu saya, tetapi saya rasa agak malap sedikit. Sebab itu saya bertanya Kuadis Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Kerana memang semua orang tahu saya, sejak awal penubuhan Pergerakan Pemuda UMNO saya, ia adalah merupakan antara kumpulan paling dihormati dan paling digeruni oleh kawan dan lawan dalam persada politik negara ini, saudara. Tapi hari ini pemuda dilihat macam tak bermanya dan kadang-kadang seolah tak bertaring. Isu-isu yang menyangkupi soal keadilan tidak ditegakkan 100%. Cuma sesekali saja ketua pemuda bersuara. Bagaimana ketua-ketua pemuda bahagian tak bercakap. Begitu juga saya tunggu juga apakah gerak kerja mereka, gerak gempur mereka dalam menghadapi pilihan raya di Pulai dan juga di simpang apa tadi di Johor, saudara, simpang Jeram. Apakah mereka menyantuninya? Saya mengharapkan agar Dr. Ikmal dapat memperbaiki. Sebab saudara jangan lupa saudara, dalam isu contohnya lah, bila Presiden UMNO dituduh dan hina sangat-sangat saudara dengan pelbagai tuduhan, pemuda berdiam diri. Saya rasa kalau kita lah bapa kita dicerca orang, kita kena bangun. Bukan kita mendiamkan diri, saudara. Dan kita kena insaf, saudara, bahawa pemuda ini adalah kilang untuk melahirkan pemimpin. Kalau pergerakan pemuda masih lagi dalam keadaan layu, dalam keadaan bisu, masih mementingkan diri, yang melihat kekayaan diri saja, saya khawatir bahawa generasi akan datang, maka generasi yang meletakkan kepentingan diri mereka. Saya adalah warga yang lahir daripada kilang Pergerakan Pemuda UMNO. Walaupun saya tidak menjadi pemimpin, tapi izm ataupun roh perjuangan itu masih kekal menebal di hati saya, yang meletakkan kepentingan agama, kepentingan bangsa, kepentingan negara, raja-raja kita mesti kita pertahankan, saya. Dan saya haraplah izm ini ataupun roh ini mestilah diterapkan, saya. Jadi kena ingat, saya, suka tak suka kena terima hakikat. Dah 10 Perdana Menteri yang mentadbir negara kita ini, boleh katakan kebanyakannya hadir daripada kilang Pergerakan Pemuda. Jangan lupa saya, antaranya yang datang daripada kilang pemuda seperti almarhum Tun Razak. Allahyarham pernah memimpin Pergerakan Pemuda UMNO. Kemudian begitu juga Tun Hussein On, bapa pada Syahmuddin. Ya, saudara. Begitu juga Perdana Menteri hari ini, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga hadir daripada kilang pemuda. Siapa lagi? Dan Datuk Seri Najib. Ini adalah pemimpin yang lahir daripada kilang pemuda. Sebab itu kita melihat kepimpinan mereka mantap. Kalau yang tak lahir daripada kilang pemuda ni, agak-agak kadang-kadang dia kurang meletakkan kepentingan bangsa kita di hadapan. Jadi sewajarnya, sebab pemuda merupakan kilang untuk memangkin ataupun melahirkan pemimpin masa depan. Dulu orang segan, orang takut, apa-apa saja pemuda bersuara. Lantang suara pemuda. Jangan lupa zaman almarhum Datuk Harun Idris. Tak berani orang nak sebut tu, saudara. Selepas tragedi 13 Mei, bila menjadi Menteri Besar Selangor, dia berkata, okey, siapa nak tanah, ambil lah. Buatlah rumah. Kita mengundang warga bangsa kita daripada desa-desa datang ke Kuala Lumpur. Almarhum Tun Razak membuka hutan belantara untuk dijadikan perkampungan baru, kawasan baru, itu kawasan Felda. Jadi ini adalah hasil daripada perjuangan dalam pergerakan pemuda.
Saya risau kalau pemuda tidak bersuara, pemuda tidak memperlihatkan bahawa kependekaran mereka, kepetahan mereka, pencak mereka, bila nak berpencak. Sebab itu saya bertanya, Kuah Badis Pemuda UMNO. Ini keadaannya saudara. Jangan kita meletakkan hanya bila dah pegang jawatan, leka. Seronok, aku akan jadi pemimpin masa depan. Tak akan jadi begitu saudara. Kena ingat saudara. Ini tidak, kalau tak dipecahkan ruyungnya, mana dapat sagunya. Jadi pemuda harus berani ke depan. Kena ingat saudara, kerana dalam pasal 3 dalam Peraturan Pemuda UMNO Malaysia mengatakan, tujuan-tujuan Pemuda UMNO diwujudkan, pertama, untuk menggalakkan ahlinya mengambil bahagian secara aktif dalam agama, politik, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, sukan dan kebajikan masyarakat. Hayatilah. Tapi saya yakin mungkin kalangan pemimpin pemuda tidak membaca pun tentang bagaimana falsafah wujudnya pergerakan pemuda. Mereka harus menganjurkan ataupun mengadakan latihan kepimpinan untuk melahirkan pemimpin masa depan. Bukan fikir diri sendiri. Jadi kalau orang nak bertanding, cantas. Itu bukan sifat pemuda. Kalau ada pimpinan bahagian yang mencantas mana-mana orang yang ada dilihat mampu untuk ke depan, mereka harus ke depan juga. Ke depan jangan bercakap pada ketua bahagian. Better stop it. Pemuda tidak senang dengan soal-soal begitu, saudara. Saudara. Jadi sebab itu saya mengucapkan selamat. Selamat ulang tahun Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang ke-74. Hey pemuda, wake up. Ini wake up call dari saya. Jangan anda duduk mendiamkan diri, menikus. Jangan memikir, mengira laba yang anda perolehi. Jadi saya nak ikut kenyataan. Saya suka juga kenyataan Ketua Pemuda. Hey pemuda. Saya pun cakap, hey pemuda. Saudara, supaya nilai anda tidak merudum di mata rakyat. Baik saudara, kita bercakap sedikit tentang pilihan raya kecil di Simpang Renggam. Tiba-tiba saya terkejut juga, rupanya saudara, bagaimana petugas Suruhanjaya pilihan raya telah pun menegur jentera pilihan raya Pakatan Harapan. UMNO-nya, keadilannya, amanahnya, saudara, DAP-nya dalam kerajaan padan, rupanya katanya melanggar waktu berkempen. Mula-mula saya kata, apakah selepas waktu 12 tengah malam? Rupanya tidak. Menurut petugas Suruhanjaya pilihan raya telah pun menegur jentera Pakatan Harapan, PH, kerana melanggar waktu berkempen untuk pilihan raya kecil Parlimen Pulai di tapak Pasar Malam Taman Sutera. Semalam katanya ya. Kerana petugas dengan vest pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya yang memantau kempen terbabit, mereka telah meminta agar jentera Pakatan Harapan menutup kaunter bergerak. Kerana jika mengikut permit yang dikeluarkan oleh pihak polis, jentera Pakatan Harapan hanya dibenarkan untuk berkempen di situ bermula jam 7.30 malam. Jadi saya haraplah para petugas, para pelobi, pengempin, hormatilah. Kalau pihak polis dah keluarkan permit, ikut aturan. Jangan merasakan, Johor ni kerajaan perpaduan yang perintah. Tak boleh, saudara. Kerana waktu kejadian itu berlaku adalah jam 5.30 petang. Itu adalah merupakan waktu jentera Perikatan Nasional. Jadi perbezaan waktu diberikan itu oleh pihak polis, oleh pihak Suruhanjaya, pihak pilihan raya, supaya untuk memastikan tiada sebarang perselisihan ataupun pertembungan antara jentera Pakatan Harapan dan jentera pilihan raya. Jadi saya kata hormatilah saudara. Jadi sebelum dengan itu, berkat Dewan Undangan Negeri Adun Perling, Chow Yee Hao, bagaimanapun dia segera, dia telah diberitahu, dia pun segeralah menutup sementara kaunter berkenaan bagi mematuhi peraturan tersebut. Saya harap saudara patuhilah tiap-tiap undang. Kalau kita tak patuhi undang-undang, siapa nak ikut undang-undang kita, saudara? Dan saya masih lagi ingin mengulas bagaimana ini kenyataan, saudara. Saya mengatakan sebenarnya ada penganalisa mengatakan bahawa Johor masih lagi kubu kuat Pakatan Harapan Barisan Nasional yang memang suka digugat. Itu memang jelas. Tetapi jentera-jentera kempen, para undi, kenalah bergerak, sederap. Jangan merasakan, kita dah ada ramai pengundi akan sokong kita. Tak boleh begitu. Tidak boleh ada kealpaan dalam sesuatu pilihan raya. Ya saudara, peraih-peraih ataupun mencari sokongan, teruskan bergerak. Sama ada di Simpang Jeram ataupun di Pulai. Itu permintaan dan harapan kita supaya apa yang dikatakan oleh para penganalisa bahawa Johor memanglah kubu kepada UMNO Barisan Nasional.
Tapi jangan pula kubu kita boleh derempuh orang. Malu kita nanti, saudara. Macam kalau di Kelantan, di Terengganu tu memanglah orang tahu keadaannya, saudara. Saudara, cuma bila saya bersetuju dengan pandangan daripada calon daripada Pakatan Harapan, itu saudara Syaizan Kayat, bila dia kata teori Perikatan Nasional, kalau menang di Pulai, kursi Parlimen Pulai akan tukar kerajaan pusat. Itu memang tak mana sabar lah. Saya harap agar pemimpin, para pimpinan daripada Perikatan Nasional berhentilah menjaja cerita yang bukan-bukan. Rakyat dah tak boleh nak ditipu. Kalau rasa calon anda baik, pujilah calon anda. Kenapa anda perlu memenangi pilihan raya di Pulai? Kerana untuk meneruskan legasi perjuangan, teruskan. Tapi jangan kata bila menang di Pulai, maka akan runtuh kerajaan di pusat. Tak akan berlaku. Tak akan berlaku, saudara. Ini janganlah kita mewujudkan keresahan di kalangan rakyat. Lihatlah bagaimana pihak polis akan memantau. Saya juga mengharapkan kalau adalah kata-kata yang menyatakan bahawa kerajaan akan runtuh, itu boleh didakwa, saudara. Kerana keruntuhan kerajaan ataupun mahu meruntuhkan kerajaan, itu boleh dianggap sebagai satu tindakan treason ataupun durhaka pada negara. Tak boleh. Tapi kalau nak katakan bahawa kita nak jatuhkan Perdana Menteri, itu soal anda. Bukan kerajaan, saudara. Bagi saya melihat bahawa apa yang berlaku sekarang ini, mereka menjaja cerita yang bukan-bukan. Janganlah perbodohkan rakyat. Tak mungkin berlaku. Sebab itu kita mengatakan, kata saudara Syaizan Kayat, apa sifir yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. Kononnya kalau menang di Pulai, maka kerajaan di Persekutuan itu ataupun pimpinan kerajaan Persekutuan itu akan turun. Kononnya ini merupakan referendum rakyat. Takkanlah referendum daripada Pulai saja. Sedangkan Pakatan Harapan, daripada Keadilan, daripada Amanah, daripada DAP dan UMNO, Barisan Nasional, ada 148, sekarang tinggal 147. Kalau menang di Pulai, balik 148. Janganlah buat cerita yang mengarut. Jangan pusingkan pemikiran rakyat. Janganlah dijadikan rakyat ini seolah-olah diperbodohkan dengan kenyataan-kenyataan begitu. Sebab saya melihat, bagaimana kenyataan Presiden PAS sendiri, Parlimen Pulai akan menjadi permulaan katanya kepada Perikatan Nasional untuk menambah jumlah kursi, sekaligus mengukuhkan kedudukan di Dewan Rakyat. Dan untuk menukar kepimpinan. Itu keadaannya ini, bagi saya, gambaran-gambaran sebegitu eloklah dihentikan. Dan saya berharap agar warga kita, para pengundi yang berada di Pulai, yang berada di Simpang Jeram, sedarlah, jangan diizinkan kita ini dipermainkan minda kita. Kita adalah warga cinta damai. Kita warga yang tahu berfikir, yang celik. Sekarang segala-galanya informasi di ujung jari. Saudara, Saudara Azura Zainal, dia soal tipu-menipu. Bagi saya lah, kalau nak, jangan menipu rakyat, itu sajalah saya minta. Jangan mewujudkan suasana yang mencabar keharmonian dan mencabar minda rakyat. Sudah-sudahlah. Saya haraplah kita berpencaklah dalam persada politik ini secara anak jantan. Masuk gelanggang, bertanding, kita dambakan sokongan rakyat. Jadi pemuda UMNO, hei pemuda, teruskan perjuangan anda. Okey tuan-tuan, komen saya lah. Pada pandangan saya, ketua pemuda UMNO ini kena menyerang pihak lawan, menyerang PN. Kita tak boleh dah defensif, tak boleh defend. Kita kena serang. Dan ketua pemuda UMNO pula, janganlah serang Presiden UMNO pula. Seranglah Muhyiddin, seranglah Haji Hadi. Kena serang, jangan takut nak serang. Ni kita asyik nak defend je, masalah lah macam tu. Dan pemuda UMNO dengan pemuda Pakatan Harapan kena buatkan kerjasama yang baik lah untuk terus memenangi hati rakyat. Okey tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa sokong kerjaan pemuda anda, PB Anwar Ibrahim.